Assalamualaikum dan selamat kembali ke sesi pembelajaran Bahasa Melayu tahun 2 bersama Cikgu Syamal. Okey, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar unit 14 iaitu Hidup Berbakti. Jom kita belajar. Okey, untuk hari ini bahan yang diperlukan adalah buku teks muka surat 12, buku teks jilid 2 ya, buku aktiviti muka surat 15 dan juga sebuah buku tulis garis 1 iaitu BM1. Okey, hari ini objektif pembelajarannya adalah yang pertama, kamu mesti boleh mengenal pasti kata berimbuhan awalan dengan betul. Yang kedua, kamu mesti boleh membina ayat menggunakan kata berimbuhan awalan dengan betul. Okey, jom kita teruskan. Okey, apa itu imbuhan awalan? Okey, imbuhan awalan ni adalah imbuhan yang diletakkan pada awal perkataan. Maksudnya, dia kena diletakkan di hadapan sebuah perkataan, sesuatu perkataan. Okey, imbuhan yang kita akan belajar hari ini yang pertama adalah imbuhan me. Okey, imbuhan me. Okey, yang seterusnya adalah imbuhan mem. Yang ketiga, imbuhan men. Yang keempat, imbuhan menge. Dan yang kelima, imbuhan ber. Okey, macam mana kita nak bezakan kelima-lima imbuhan ni? Okey, kita teruskan lagi memahami imbuhan awalan. Okey, untuk imbuhan ber. Okey, dia ada sedikit perbezaan. Imbuhan ber ni, imbuhan ber ni sesuai digunakan untuk semua kata dasar selain yang bermula huruf R. Sebagai contoh, awak boleh gunakan untuk kata dasar lari. Sebagai contoh, berlari. Kata dasar tukang, bertukang. Mesti ada R di belakang dia, B-E-R, ber. Kemudian, yang kedua pula, imbuhan ber. Dia sama macam ber, tetapi untuk kata dasar yang bermula dengan huruf R. Sebagai contoh, cikgu letakkan perkataan rasa. Jadi dia mestilah menjadi, kita letak ber di hadapan dia, dia akan jadi berasa. Okey. Kalau contoh yang di atas kita letakkan untuk kata dasar lari, jadi dia akan menjadi berlari. Kalau contoh perkataan rasa ni, awak letak juga imbuhan ber, ada R ni, dia akan jadi berasa. Mana ada ejaan berasa kan? Jadi yang betulnya adalah berasa sahaja. Okey, kemudian bagi imbuhan men, M-E-N, men, dia sesuai digunakan untuk kata dasar yang mula dengan huruf C, D dan juga J. Kebanyakannya lah, tapi tak semua yang sesuai. Okey, sebagai contoh, untuk huruf C kita boleh letakkan kata dasar cuci. Dia akan jadi mencuci. Kalau D kita bolehkan mendapat, boleh jadi mendapat. Kalau J kita boleh letak kata dasar jaga, menjaga. Okey, itu salah satu contoh lah. Yang seterusnya adalah imbuhan mem. M-E-M, mem. Tutup mulut awak. Okey, kata dasar mem ni, kata imbuhan mem ni sesuai untuk kata dasar yang bermula dengan huruf B. Sebagai contoh, bawa, membawa. B lagi, baca, membaca. B lagi, basuh, membasuh. Jadi itu adalah kegunaan imbuhan mem. Okey, kita teruskan hari ini. Sebagai contoh, cikgu dah senaraikan imbuhan ber. Kata dasar yang diberikan adalah lari. Kita pilih imbuhan, kita masukkan imbuhan ber di hadapan dia, dia akan jadi
berlari. Kemudian yang kedua, kata dasarnya adalah rasa. Kita letakkan imbuhan ber. Tak ada R kat sini ya. BE ber saja. Kemudian dia akan menjadi berasa, bukan berasa. Yang seterusnya, bagi imbuhan men, kita letakkan, kita gunakan untuk kata dasar jual. Kita letakkan imbuhan men di hadapan, dia akan menjadi perkataan menjual, menjaga. Okey, macam yang cikgu berikan contoh tadi lah. Kemudian imbuhan mem pula. Sebagai contoh, kata dasarnya adalah basuh. Kita letakkan di hadapan imbuhan menjadi membasuh. Okey, untuk lebih memahami, jom kita teruskan pembelajaran hari ini. Okey, cikgu nak semua buka buku teks muka surat 16. Okey, bagi tajuk Tok Batin yang dihormati. Cikgu ulang, Tok Batin yang dihormati. Muka surat 16 ya, jangan lupa. Okey, jom kita baca sama-sama. Saidin bin Bujang ialah Tok Batin. Beliau menjadi Tok Batin di sebuah kampung di negeri Selangor. Okey, kalau di sini di menjadi, kata dasarnya adalah jadi. Okey, kalau awak tengok kan imbuhan awalan dia gunakan imbuhan men. Menjadi. Okey, kemudian yang seterusnya kita baca lagi. Beliau akan berjalan di sekitar kampung setiap hari. Okey, kalau kat sini dia gunakan imbuhan ber untuk kata dasar jalan. Kalau kita gunakan imbuhan me untuk jalan, kata dasar jalan, boleh ke sebagai contoh menjalan? Tak boleh kan? Okey, menjalan, menjalan kurang sesuai. Kalau jalan, lagilah kurang sesuai. Yang seterusnya, mengejalan, lagilah salah kan? Jadi yang paling sesuai adalah berjalan. Berjalan apa? Berjalan kaki. Okey, yang seterusnya kita baca lagi. Beliau akan, okey, kat sini dia berikan awak kata dasar bual-bual. Okey, kita nak cari apa kata imbuhan yang sesuai untuk bual-bual. Kita cuba satu-satu. Membual-bual, menbual-bual, membual-bual, mengebual-bual, berbual-bual. Awak rasa yang mana satu jawapannya? Kalau cikgu akan pilih imbuhan berbual-bual. Okey. Okey, cikgu zoom sikit. Okey. Berbual-bual. Okey, kita sambung daripada sini. Beliau akan berbual-bual dengan penduduk kampung. Tok Batin akan cari jalan untuk menyelesaikan masalah di kampung itu. Okey, kita tengok kata dasar yang dia beri adalah cari. Okey. Kita cuba daripada satu-satu. Okey. Mencari, 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 mengecari, bercari. Cuba awak fikir apa yang sesuai. Kalau cikgu akan pilih imbuhan mencari. Okey, imbuhan mencari. Okey, seterusnya. Jadi dia akan, Tok Batin akan mencari jalan. Barulah betul, tak adalah Tok Batin akan mengecari jalan. Tu semestinya salah. Okey, yang seterusnya kita baca. Seterusnya, beliau memastikan penduduk kampung menghantar anak mereka ke sekolah. Ada kata dasar kat sini yang perlu imbuhan? Tiada. Okey, jadi kita teruskan. Jadi, penduduk di kampung itu dapat pendidikan yang sempurna. Okey, kita cari imbuhan untuk perkataan dapat. Kita cuba satu-satu. Mendapat, 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 mengedapat,
dan juga akhir sekali adalah berdapat. Kalau macam cikgu kita tengok huruf D di hadapan. Kalau kita tengok sebelum-sebelum ni, okey, apa yang sesuai untuk huruf D adalah imbuhan mendapat. Kalau tak tengok pun nota, kita boleh tahu, kita baca mendapat pendidikan, bukannya mengedapat ataupun berdapat pendidikan yang sempurna. Okey. Yang seterusnya, kita sambung lagi. Jika anak buahnya sakit, Tok Batin akan pergi ke rumah mereka. Ada kat sini kata dasar yang perlukan imbuhan? Tiada. Kita teruskan lagi. Beliau akan tanya tentang kabar mereka. Okey, kat sini ada kata dasar tanya. Apakah imbuhan yang paling sesuai untuk tanya? Kita tengok satu-satu. Tanya, 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 mengetanya, bertanya. Okey, imbuhan yang paling sesuai adalah imbuhan beliau akan bertanya tentang kabar mereka. Okey, kita teruskan lagi dekat jadi. Okey. Jadi, hubungan mereka sangat mesra. Saidin suka akan tugasnya sebagai Tok Batin. Beliau janji akan bantu anak buahnya hingga berjaya. Okey. Untuk kata dasar janji. Okey, janji. Kita cuba. Menjanji, menjanji, mengejanji, berjanji. Apakah imbuhan yang paling sesuai untuk perkataan janji? Okey, imbuhan yang paling sesuai adalah berjanji. Dan yang terakhir sekali, imbuhan bantu. Kita cuba. Membantu, membantu, mengebantu, berbantu. Beliau berjanji akan berbantu anak buahnya sehingga berjaya. Salah. Sepatutnya adalah imbuhan membantu. Okey, membantu anak buahnya sehingga berjaya. Okey. Yang ini adalah sebagai pengukuran sahaja. Okey, yang seterusnya, apa yang perlu awak buat untuk tugasan hari ini? Okey, untuk tugasan yang pertama, cikgu nak semua buka buku aktiviti jilid 2, muka surat 15. Cikgu ulang. Buku aktiviti Bahasa Melayu jilid 2, muka surat 15. Okey, sebelum kita teruskan, kita baca dulu arahan dia. Arahannya menulis, tulis imbuhan awalan yang sesuai pada perkataan, kemudian bina ayat. Okey, yang pertama sekali, dia berikan awak 1, 2 dan 3 kata imbuhan awalan yang boleh digunakan. Yang pertama adalah imbuhan ber, yang kedua mem dan yang ketiga adalah men. Okey, untuk gambar yang pertama kita tengok dulu. Kata dasar yang diberi adalah beli. Okey, untuk beli, apakah kata imbuhan yang paling sesuai? Berbeli, membeli, membeli. Okey, yang pertama imbuhannya adalah membeli. Okey, yang kedua, kata dasarnya adalah warna. Warna, berwarna, mewarna, menwarna. Jawapannya adalah berwarna. Okey, yang ketiga, kata dasarnya adalah bayar. Kita try. Berbayar, membayar, membayar. Kita tengok apa yang ayah dia sedang buat. Ayah dia sedang membayar. Okey, yang seterusnya, yang keempat. Seorang ibu sedang buat apa? Jahit. Okey, kata dasar dia adalah jahit. Berjahit, menjahit, menjahit. Jawapannya adalah menjahit. Yang kelima, kata dasarnya adalah
gaya. Bergaya, menggaya, menggaya. Jawapannya bergaya sekali. Okey, yang terakhir adalah terima kasih. Berterima kasih, terima kasih, terima kasih. Imbuhan awalan yang paling sesuai adalah berterima kasih. Okey, sekarang kita nak bina ayat berdasarkan kata dasar dan juga gambar di atas. Okey, sebagai contoh nombor 1. Okey, kita buat sama-sama. Nombor 1 kita ada dalam gambar sebuah patung yang memakai baju uniform. Pernah tengok tak baju uniform apa? Okey, baju uniform pengakap namanya. Okey, kalau awak pernah tengok kakak-kakak dan abang awak pakai di sekolah, tu namanya adalah uniform pengakap. Okey, yang kat sini ada seorang budak lelaki dan bersama ayahnya. Macam mana kita nak bina ayat? Kita kena berikan nama pada budak lelaki ni. Okey, kalau yang ni sebagai contoh, cikgu beri nama dia adalah Ali. Okey, jadi yang di sini adalah ayah Ali. Okey, kita gunakan perkataan membeli. Mereka sedang membeli. Jadi letakkan nama dia dahulu, nama Ali ni. Sebagai contoh, cikgu akan buat Ali membeli baju uniform pengakap. Jangan lupa di akhir ayat letakkan tanda noktah. Okey, itu adalah untuk membeli. Yang seterusnya berwarna. Okey, kalau uniform pengakap ni biasanya adalah berwarna kelabu. Jarang-jaranglah ada warna lain, tapi ada. Tapi kebiasaannya berwarna kelabu. Kita letakkan lagi nama dia. Nama dia apa tadi? Ali. Kalau awak nak letak nama lain pun boleh. Suka hati. Yang penting nama lelaki. Okey, berwarna apa yang berwarna? Mestilah baju ni yang berwarna kelabu. Kita letakkan baju uniform pengakap berwarna kelabu. Dah okey. Dah siap ayat nombor 2. Kita nombor 3. Membayar. Siapa yang membayar? Mestilah ayah Ali. Okey, ayah Ali. Kita letakkan ayah Ali membayar. Membayar apa? Membayar untuk baju pengakap ni. Jadi, kita letakkan nama ayah Ali. Ayah Ali membayar baju di kaunter. Dan yang seterusnya, yang keempat. Yang ini dah beli baju. Yang ini mestilah Ibu Ali. Ibu Ali ni buat apa? Dia menjahit. Dia menjahit pada uniform pengakap yang telah dibeli. Apa biasanya kita jahit pada baju uniform? Biasanya kita jahit tanda nama dan juga lencana. Jadi kita letakkan Ibu Ali. Ibu Ali menjahit tanda nama dan lencana. Okey, cukup je kat situ. Okey, yang kelima. Bagi perkataan bergaya. Okey, dalam gambar ni siapa? Ali. Sebab baju tadi dia beli untuk dirinya sendiri. Ayahnya bayar. Ali. Kita letakkan nama dia. Ali. Ali kelihatan bergaya memakai uniform pengakap. Okey, dan yang terakhir untuk nombor 6. Berterima kasih. Bila baju dah siap jahit, dah pakai handsome, bergaya semua, jangan dilupakan ucap terima kasih. Jadi siapa yang ucap terima kasih? Ali juga. Jadi awak tuliskan Ali berterima kasih kepada ibunya. Okey, yang ini ayat nombor 1 sehingga nombor 6 ni awak boleh salin dalam buku aktiviti muka surat 15 awak. Okey, kita teruskan lagi untuk tugasan yang kedua. Tugasan yang kedua ni cikgu nak awak ambil sebuah buku tulis garis 1 iaitu buku BM1 awak lah. Okey, kemudian cikgu nak awak salin arahan yang diberi. Tulis imbuhan awalan yang sesuai berdasarkan gambar, kemudian bina ayat. Okey, yang ni pun awak tuliskan juga dalam buku tulis awak. Buat petak. Okey, awak buat petak. Okey, buat petak dan tuliskan imbuhan ber. Buat petak lagi, tuliskan mem. Buat petak lagi, tuliskan men. Okey. Okey, kemudian kita tengok nombor 1.
Macam mana? Kata dasar yang diberi adalah cuci. Apa yang sesuai untuk kata dasar cuci? Imbuhan apa yang sesuai? Ada bercuci, mencuci, mencuci. Okey. Yang paling sesuai adalah mencuci. Okey, jadi awak pun tengok dalam gambar. Adalah gambar seorang budak lelaki. Budak lelaki ni sedang apa? Mencuci apa? Mencuci tangan. Di mana? Di sinki. Jadi awak boleh letakkan nama dia Ali ataupun nama orang lain, kawan awak yang awak suka, Kumar ke. Kalau cikgu nak letak nama dia sebagai Atan. Okey, Atan sedang mencuci tangan. Cikgu letakkan Atan mencuci tangan di sinki. Dah siap, titik. Dan yang kedua, kata dasar tepuk. Bertepuk, memtepuk, mentepuk. Yang paling tepat adalah bertepuk. Okey, kita tengok gambar. Kalau tak nampak, cikgu zoom sikit. Okey, dalam gambar ni ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Sedang buat apa? Okey, sebagai contoh, cikgu nampak macam bunga api. Mereka sedang menonton bunga api. Okey, jadi kalau awak tak nak letak nama seorang-seorang, tak tahu nama siapa, awak boleh letakkan kata ganti nama untuk orang yang ramai, iaitu mereka. Mereka sedang buat apa? Bertepuk. Bertepuk tangan. Okey, kita buatkan ayat dia. Mereka bertepuk tangan ketika melihat bunga api. Okey, yang seterusnya nombor 3. Nombor 3. Okey, kita akan lihatan dalam gambar sedang mendukung seorang budak bawa barangan di atas kepala. Kemudian apa yang dia berikan kata dasar adalah kata dasar pindah. Apa yang sesuai untuk kata dasar pindah? Berpindah, mempindah dan juga menpindah. Okay, yang paling sesuai adalah berpindah. Okay, kemudian awak berikan nama untuk orang yang berada dalam gambar. Kalau cikgu, mereka adalah seorang sekeluarga. Awak letak satu nama sahaja. Cikgu letakkan mereka keluarga Siti. Okey, keluarga Siti ni cikgu letakkan ayat dia. Keluarga Siti berpindah rumah disebabkan banjir. Okey, kalau awak tengok belakang dia ada gambar rumah dan ada air di paras peha mereka, bermaksud rumah mereka ditenggelami banjir. Kemudian yang terakhir, kita ada kata dasar baca. Berbaca, membaca, membaca. Apa yang sesuai adalah membaca buku. Siapa yang membaca buku? Berikan satu nama untuk budak perempuan ni. Apa-apa sahaja dia sedang membaca buku. Cikgu letakkan dia nama Lily. Lily membaca buku di dalam bilik. Okey, untuk ni semua ni tugasan yang kedua ni awak buat di dalam buku garis 1. Okey, gambar ni tak perlu lukis. Awak hanya salin kata dasar dan kata imbuhan dia beserta ayat yang diberi. Jangan lupa selang satu baris. Okey, itu adalah untuk tugasan yang kedua. Okey, bagi tugasan yang ketiga pula, cikgu nak awak nanti tekan pautan yang telah cikgu letakkan di dalam Google Classroom. Kemudian lakukan aktiviti di dalam WordWall, website WordWall ni. Macam mana kita nak buat? Okey, awak tengok dia berikan awak perkataan menyemak. Dia suruh awak carikan kata dasar bagi menyemak. Sebagai contoh, menyemak kata dasarnya adalah semak. Okay, cikgu jumpa semak. Jadi nanti awak tekan je semak ni, awak tarik semak ke sini. Kalau menulis, kata dasarnya adalah tulis. Tulis kat sini, awak tarik tulis masuk ke sini. Dah susun semua sampai sini, awak tekan kat sini submit answer. Okey, jadi itu adalah tugasan yang ketiga. Okey, itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.